Bunyi. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau macam tu kita mula. Kita mulalah insya-Allah dah pukul 10.03. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah terhenti kita pada minggu lepas dan alhamdulillah diberi kesihatan dan waktu kembali untuk kita sambung pada minggu ni. Jadi hadis kita masih lagi dalam kitab Bulughul Maram di bawah tajuk ataupun bawah bab solat berjemaah dan berimam. Sekarang ni kita dah sampai ke hadis ni, ke tak silap last kali kita belajar tentang hadis Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu telah sembahyang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada solat qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi di rumah mak saudaranya, kan. Kalau kita masih ingat lagi, dan Ibn Abbas ikut menjadi makmum Nabi pada waktu itulah Nabi mengubah kedudukan Ibn Abbas daripada kiri ke kanan, dan kita dah cerita dah ke semua penjelasannya, kecuali sebelum kita masuk ke tajuk yang baru, ke hadis yang baru pada minggu ni yang dijanjikan pada minggu lepas untuk kita syarahkan sedikit lagi perkara yang berkaitan dengan hadis yang kita bincang pada 2 minggu yang lalu, iaitu satunya berkaitan dengan masalah yang dibincangkan oleh ulama tentang perubahan niat, kan? Tentang perubahan niat. Kalau tengok dalam status Facebook yang lepas tu ada menyatakan janjikan untuk dibincangkan, kena tak sempat pada minggu lepas, perubahan niat seseorang itu daripada berimam kepada makmum ataupun makmum kepada imam. Dalam hadis Ibn Abbas yang minggu lepas kita ambil itu menunjukkan bolehnya berubah daripada menjadi seorang makmum, seorang yang solat berseorangan, berubah menjadi solat menjadi imam, kan? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang baginda sebagai seorang yang berseorangan, sembahyang sendiri. Kemudian Ibn Abbas masuk, maka Nabi bertukar niatnya yang memulakan sembahyang dengan cara berseorangan kepada orang yang sembahyang dalam keadaan berimam. Ini bukti bahawasanya tidak ada masalah. Kemudian pada hadis yang sebelum tu, kita tengok Abu Bakar juga telah menjadi imam kepada kaum muslimin, kemudian Nabi masuk, maka niat Abu Bakar yang ketika mana dia memulakan sembahyang itu menjadi seorang imam telah bertukar. Bila Nabi masuk dan Nabi menjadi imam, Abu Bakar bertukar secara automatik niatnya untuk menjadi imam kepada menjadi makmum. Okey, jadi oleh itu perkara ni tidak ada masalah, kerana di sini ulama perincikan yang macam mana niat yang boleh dan macam niat yang boleh diubah, dan macam mana niat yang tidak boleh diubah, bahkan akan membatalkan sembahyang. Ulama mengatakan niat yang boleh diubah itu adalah niat yang jenisnya bukan daripada asal niat sembahyang tersebut, bukan daripada asalnya, bukan daripada asas utamanya. Ia hanya sifat sembahyang. Jika perubahan tu melibatkan sifat sahaja, iaitu daripada makmum kepada imam, itu sifat niat. Sifat niat, bukan asal niat tersebut. Jadi sifat niat tersebut sebagai makmum, sebagai imam, itu boleh untuk kita bertukarkan, dan buktinya tadilah seperti mana kita sebut tadi, itu buktinya. Yang sifat sembahyang ini, jika bertukar niat sembahyang ini, jika hanya berkait dengan sifat sembahyang, maka boleh. Daripada makmum kepada imam contohnya, daripada imam kepada makmum, ini sifat-sifat sembahyang secara berjemaah dan secara seorang, kan? Jadi setakat pertukaran sifat tidak mengubah niat, maka yang jenis mengubah pula jenis yang mengubah niat yang diubah berkaitan dengan asal sembahyang tersebut, sama ada ia fardu ataupun sunat. Contohnya, kita dah masuk dah dalam sembahyang sunat, kita niat nak solat sunat, tetapi tengah-tengah sembahyang tu teringat
Zuhur tak solat lagi contohnya. Kan? Kita pun tukar niat kita daripada sunat kepada zuhur. Yang ni boleh ke tak? Yang ni tak boleh lah. Kerana zuhur tu fardu dan niat kita masuk pada permulaan solat tadi adalah sunat. Dan ia bila kita sebut niat ni, dia merangkumi dua perkara sebenarnya. Sembahyang, uh, satunya niat sembahyang kan. Kita niat tu kita nak buat sembahyang. Yang kedua, perkara kedua adalah fardu atau sunat. Fardu atau sunat. Jadi kalau kita ubah antara dua jenis ni, maka batallah sembahyang kita kerana kita telah mengubah niat. Kita niat tadi nak solat sunat, tiba-tiba kita ubah niat untuk solat fardu zuhur. Ataupun kita mula tadi nak solat fardu, tiba-tiba kita pun tukar niat untuk solat sunat. Boleh kita macam tu? Untuk solat sunat yang kita ni lah, kita khususkan solat sunat yang jenis kita khususkan tukar kepada solat sunat witir contohnya kan. Tak boleh lah bertukar daripada niat solat fardu kepada solat sunat kepada solat fardu. Itu telah mengubah asas niat yang mana ia terdiri daripada dua perkara, iaitu niat solat dan juga fardu atau sunat. Kalau kita mengubah dua perkara asas ni, maka batallah niat kita dan solat kita automatiklah akan batal. Tapi kalau kita hanya mengubah sifat solat, iaitu berjemaah ataupun tidak berjemaah atau berserangan, tidak lagi membatalkan sembahyang. Seperti mana Nabi dah buat dengan Abu Bakar. Abu Bakar telah mengubah niatnya daripada imam menjadi makmum, kan. Dan Nabi buat dengan Ibn Abbas. Nabi sendiri telah mengubah niatnya daripada seorang kepada imam. Jadi itu rasanya telah jelas. Kalau kita perincikan kembali, telah jelas perkara tersebut. Okey. Jadi kalau macam tu, kena berhenti dululah silap solat tu, baru ganti niat yang baru. Okey. Kalau maknanya betul lah, kalau kita dah tukar niat kita tadi, kita ubah kan, kita dah solat elok-elok, dah solat fardu, kemudian kita pun tengah-tengah sembahyang tu niat nak solat sunat dulu, nanti fardu solat lain kali lepas ni. Terbatal dah dengan sendiri. Jadi kena mula balik lah. Tak boleh tukar. Kerana niat perlu berserta dengan permulaan sembahyang tu, iaitu ketika takbiratul ihram lah, ketika mana kita masuk tu. Itu niat paling lewat kita boleh buat, ialah pada permulaan sesuatu tu. Pada permulaan sesuatu ibadat, itu paling lewat kita boleh buat. Tapi nak buat sebelum tu, nak niat sebelum tu, boleh ke tak? Boleh. Ada masalah, ulama bincangkan dah. Kecuali dengan syarat kita dah niat awal, dan dah niat awal dah ambil semayang tu memang niat untuk solat zuhur contohnya. Dah niat awal dah solat zuhur. Dan dengan syarat kita tak membatalkan niat tersebut. Jadi kalau kita tak batalkan, boleh lah. Boleh lah dikira niat tu masih lagi valid, masih lagi diterima. Bila dah batalkan niat tu, barulah kita kena niat. At least sebelum kita mulakan langkah pertama ibadat tu. Kalau wuduk, muka yang diwajibkan kan. Tapi sebenarnya waktu ambil semayang tu, waktu tangan tu dah kena, dah sepatut niat. Kalau kita buat tu ambil semayang basuh tangan tu sunat, dah niat kat situ sebenarnya. Tapi at least kalau nak lewatkan, tak nak niat lagi pun, kena sampai kat muka tu dah kena niat dah. Boleh faham kan? Itu contohnya. Bukannya wajib ketika ambil semayang tu sapu muka, basuh muka baru kita niat, bukan wajib kat situ. Tetapi wajib di situ, dan tak sekiranya kita tak niat lagi pada sebelum tu. Itu tempat yang terakhir untuk kita niat. Kalau dah basuh muka tak niat lagi, tak luluh lah. Dah terlepas mikot panggil. Faham kan? Harap jelas. Kalau ada tak jelas, boleh tulis dalam chat. Harap kat situ jelas dah. Okey, jadi jelas dah satu perkongsian yang kita janji nak bincang pada minggu lepas, iaitu tentang perubahan niat tu, yang ulama bincangkan. Kemudian satu lagi, masalah yang sebenarnya kita berpindah kepada hadis yang baru. Masalah ni juga penting, iaitu kita kena fahami masalah solat berjemaah dalam apa? Dalam secara berjemaah dalam solat sunat. Itu yang hadis minggu lepas tu bincangkan. Kerana Ibn Abbas masuk berjemaah ketika Nabi solat apa?
Nabi solat qiyamul lail. Nabi solat qiyamul lail, Ibnu Abbas pun masuk berjemaah. Jadi qiyamul lail ni sunat ke fardu? Yang biasa kita dengar yang tidak ada pertelingkahan ialah solat berjemaah dalam solat fardu kan. Bahkan ulama kata wajib lagi. Yang itu tak ada masalah. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang ni, adakah dibenarkan solat berjemaah, solat sunat secara berjemaah? Itu yang menjadi perbincangan ulama. Jadi, kerana pada asasnya solat-solat sunat ini adalah secara bersendirian kerana Nabi sendiri pun kata sembahyang yang paling afdal bagi seseorang lelaki itu adalah di rumahnya kecuali sembahyang fardu. Itu maksudnya apa tu? Kalau solat di rumah maksudnya apa? Berjemaah? Tidaklah, maknanya berseorang lah. Sorok itu solat sunat kena sorok. Jadi asal solat sunat disyariatkan secara bersendirian. Itulah sebab kenapa ulama bincangkan, boleh ke kita nak buat boleh kita nak buat solat sunat berjemaah ni? Jawapannya, kan Nabi buat tu. Nabi buat dengan Ibnu Abbas, tapi kita kena perhatikan. Jawapannya, apa yang Nabi pernah buat secara berjemaah, solat yang Nabi pernah buat dalam hadis dia ni kita baca kan, sahabat-sahabat riwayatkan daripada hadis Nabi, perbuatan Nabi pernah solat secara berjemaah dan solat itu solat sunat, maka ia disyariatkan secara berjemaah dan kita boleh lakukan ia secara berjemaah. Contohnya apa? Contoh solat apa? Siapa boleh beritahu? Contoh solat apa yang telah Nabi lakukan solat sunat dan secara berjemaah? Solat apa contohnya? Qiyamul Lail kan? Mudah je Qiyamul Lail. Solat dalam bulan Ramadan tu Nabi buat. Jadi Qiyamul Lail secara berjemaah dalam bulan Ramadan yang kita kenali sebagai solat tarawih adalah sunnah Nabi. Adalah sunnah Nabi. Bukannya bid'ah hasanah seperti yang diwar-warkan ataupun disebarkan oleh setengah golongan. Kononnya ada contoh bid'ah hasanah ni. Kata-kata Omar ketika dia mengembalikan solat orang secara seorang-seorang di malam bulan Ramadan tu, iaitu solat tarawih, daripada seorang kepada jemaah secara berjemaah. Dan dia pun kata inilah bid'ah yang terbaik. Ni'mal bid'ati hadha. Contohnya. Bukan. Kerana itu bukan bid'ah. Itu adalah perbuatan yang Nabi dah buat dah. Cuma Nabi hentikan kerana ada penyebab yang Nabi bimbang berlaku yang mungkin nanti akan menyusahkan umat dia kalau difadukan. Jadi Nabi berhenti. Nabi dah buat dah 2-3 hari pertama Ramadan. Dan Nabi berhenti. Ketika zaman Umar tidak ada lagi penyebab tu kerana wahyu dah telah terhenti. Mereka tidak takut akan difardukan lagi. Tidak ada dah Nabi. Kan persyariatan agama Islam telah terhenti di situ. Jadi mereka kembalikan sunnah yang telah ditinggalkan Nabi, iaitu sembahyang di bulan Ramadan, Qiyamul Lail secara berjemaah. Sebab itulah Umar kata inilah bid'ah yang terbaik, kerana bid'ah ini bukan bid'ah pun sebenarnya. Bukan bid'ah pun. Dianggap bid'ah kerana manusia tak tahu Nabi dah buat 3 hari ataupun 4 hari pertama. Manusia tak tahu, manusia anggap perkara ni baru. Sebab dia dah terbiasa solat sorang-sorang, tiba-tiba Umar suruh solat berjemaah. Mereka tak sempat pada zaman Nabi dulu. Jadi mereka anggap benda tu bid'ah. Sebenarnya bukan bid'ah. Sebenarnya ia adalah perkara yang Nabi buat dan Nabi telah hentikan. Inilah perkara yang sunnah dan dihidupkan kembali. Sunnah yang dianggap bukan sunnah tetapi telah dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Harap faham dah tu. Kan? Jadinya itu antara salah satu contoh solat sunat yang disyariatkan dalam bentuk berjemaah, iaitu satu solat tarawih kita cakap tadi. Antara solat sunat Qiyamul Lail yang dilakukan secara berjemaah adalah solat tarawih per bulan Ramadan. Bukan Qiyamul Lail setiap malam ni. Kalau setiap yang Qiyamul Lail yang regularly kita buat bukan pada bulan Ramadan, adakah disyariatkan secara berjemaah? Tidak. Sebab Nabi buat berjemaah tu bulan Ramadan. Tapi kalau kita nak buat sekali-sekala solat Qiyamul Lail secara berjemaah dengan ahli keluarga, kita nak buat kan, kita tak plan. Contohnya tiba-tiba bangun, ahli keluarga bangun pada waktu tu, lepas tu dia nak solat sunat berjemaah dengan kita, boleh ke tak? Boleh lah. Sebab apa tu? Nabi dah buat dengan Ibn Abbas. Itu contohnya. Nabi buat secara jarang-jarang dengan Ibn Abbas. Nabi tidak larang. Nabi tidak anjurkan perkara tersebut. Tetapi Nabi tidaklah
larang dalam waktu yang sama, maka kita fahami bahawasanya kalau kita nak lakukan solat qiyamul lail ni, yang mana dah disyariatkan pun solat itu, kan, dah disyariatkan pun, qiyamul lail memang disyariatkan, dan kalau kita nak buat secara berjemaah, secara panggil bukan berterusan, not regularly lah, kita nak buat ni secara jarang-jarang secara berjemaah qiyamul lail kat rumah, tidak ada masalah, kerana Ibnu Abbas telah menunjukkan contoh, dan Nabi telah uh, Nabi tidak melarang dia ketika mana dia masuk untuk berjemaah. Okey, itu satu contoh. Contoh yang lain pula, solat yang disyariatkan, solat sunat yang disyariatkan secara berjemaah. Contoh yang lain ialah solat istisqa. Nabi buat solat istisqa secara berjemaah. Nabi bila dia keluar nak panggil, nak minta hujan, dia keluar seorang ke keluar ramai-ramai dengan manusia? Dia panggil manusia. Solat beramai-ramai itu solat sunat istisqa, dan juga solat kusuf, dia solat beramai-ramai yang tu. Maka solat-solat ini walaupun sunat, ia disyariatkan secara berjemaah. Kerana itulah solat sunat yang disyariatkan secara berjemaah sahaja boleh dilakukan berjemaah. Manakala solat sunat yang lain, kalau tidak disyariatkan secara berjemaah, tiba-tiba kita lakukan secara berjemaah, secara berterusan, maka itu telah dianggap bid'ah, kerana Nabi tidak melakukan perkara tersebut pada zamannya, sedangkan ada keperluan, ada penyebabnya untuk galakkan manusia, kan, sama juga penyebab daripada zaman ni. Pada zaman Nabi pun ada untuk galakkan manusia dan sebagainya, itu ada pada zaman Nabi, tapi kenapa Nabi tak buat? Maka jika ada penyebabnya pada zaman Nabi, yang sama penyebabnya itu wujud pada zaman kita, dan Nabi pun tak buat walaupun penyebabnya ada, maka kita tahu kalau kita buat, perkara itu adalah bid'ah, perkara itu adalah tambahan. Kerana ada wujudnya sebab pada zaman Nabi, tetapi Nabi tetap meninggalkannya. Tiba-tiba kita guna alasan ada sebab tersebut dan kita buat, sedangkan Nabi tidak buat walaupun sebab tersebut telah ada. Okey, itu harap jelas dah. Jadi kalau kita ambil contoh, kita selalu qiyamul lail dengan seisi keluarga kita pada setiap hari Khamis ke, pada setiap hari yang kita free lah, kita pun kejut ahli keluarga, sama-sama sikit qiyamul. Kalau nak qiyamul lail je berjemaah, nak qiyamul lail je berjemaah, jatuh pada hukum apa tu? Jatuh pada hukum tambahan dalam agama dah lah, tambahan dalam agama. Sebab tak semestinya kita nak berjemaah, nak kena berjemaah. Kalau nak qiyamul lail je berjemaah, tak semestinya. Jadi kalau kita tak plan, bolehlah kita nak buat. Sama juga kita ambil contoh yang lain. Contohnya berdoa selepas sembahyang. Selepas sembahyang fardu, selepas sembahyang sunat, kita pun berdoa. Kita dah jadikan perkara tu regular. Kita rasa tak sedap hati kalau kita tak berdoa selepas solat fardu. Maka berdoa, mengangkat tangan tidak ada masalah kerana ia disyariatkan, kan? Bahkan berdoa mengangkat tangan tu adalah salah satu sebab dimustajabkan doa. Tetapi jika kita lakukan setelah sembahyang setiap kali sehingga kita merasa tidak sempurna solat kita tanpa kita mengangkat tangan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bangun dan bersurai daripada solat tersebut, maka kita telah menjadikan membentuk sesuatu sunat yang sebenarnya bukanlah daripada sunnah Nabi. Kerana Nabi pun sembahyang pada zaman dia, dan Nabi pun ada hajat seperti hajat kita ni, tetapi Nabi buat ke tak? Ataupun Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan. Walaupun hajat yang kita nak tu ada pada zaman dia, tapi dia tinggalkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang dia nak tinggalkan. Dan memang ajaran Islam ni meninggalkan perkara tersebut. Cuma kita kata kalau kadang-kadang tu kita nak kan, kadang-kadang kita tak buat regularly, tapi kita rasa okey, kali ni aku nak berdoa lah, rasa nak berdoa sekali, angkat tangan selepas solat fardu, tak ada masalah lah kalau kita buat secara kadang-kadang. Yang menjadi masalahnya, macam kita cakap tadi, sentiasa buat, bahkan kalau tak buat rasa lain. Itu dah jadi perkara yang bukan ajaran Islam lah. Bahkan perkara yang Nabi larang, iaitu Nabi kata setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat, dan seburuk-buruk perkara Nabi kata adalah perkara yang baru dalam agama. Jadi kita kena jauhkan. Sama juga kita ambil contoh lain supaya faham lagi. Contoh satu lagi, Maulid Nabi, kan? Jadi bila kita dah faham tadi konsep dia tadi, iaitu kalau benda-benda yang disyariatkan, kalau kita nak lakukan benda tu disyariatkan walaupun tidak disyariatkan berjemaah, kan?
Tapi benda tu at least disyariatkan macam doa tadi. Adakah disyariatkan ke tidak doa? Berdoa mendatangkan disyariatkan. Jadi tak ada masalah lah. Tetapi masalahnya apabila kita menjadikan ia satu yang regular, berterusan. Jadi baru jadi masalah kan. Lepas tu, jika kita faham dah konsep tadi, dia akan timbul satu persoalan yang lain tentang maulid. Maulid ni ada orang kata, oh kalau macam tu, kalau konsepnya, kalau jarang-jarang lakukan tak apa, yang berterusan saja tak boleh, kan? Jadi maulid ni boleh lah. Sebab kita lakukan jarang-jarang je. Contoh bukan setiap tahun kita nak sambut, contohnya macam tu kita kata. Tak apa, tahun ni kita sambut, tahun depan kita tak sambut. Jadi kita tak lakukan secara regular. Apa jawapan akak-akak? Boleh tak boleh? Kalau dah faham soal konsep Ikhwan cakap tadi, terangkan tadi, boleh faham lah. Boleh jawab tu. Boleh tak boleh? Kalau kita lakukan secara tidak berterusan. Menyambut maulid Nabi secara tidak berterusan. Boleh tak boleh? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tak boleh. Okey. Ada lagi ke jawapan yang lain? Cik Ali, Nur, siapa Nur? Boleh participate. Tak ada masalah. Kita berbincang. Dekat dah tu. Ada ke jawapan lain selain pada Kak T? Ya, tak ada jawapan. Tak ada jawapan, kita Ikhwan jawab lah. Kenapa tak boleh? Sebab ingat kaedah tadi. Kaedah cakap sekiranya perkara tersebut dah ada pensyariatannya daripada Nabi, barulah kita boleh lakukan secara berjemaah. Okey. Contohnya solat tadi, solat apa ni? Qiyamul Lail yang Ibn Abbas buat tu. Dah disyariatkan dan Nabi dah pernah buat sekali dua. Contoh, Nabi dah pernah buat sekali dua. Jadi kalau kita nak buat sekali dua juga, tak ada masalah. Doa. Nabi pernah buat tak doa? Mengangkat tangan. Nabi pernah buat. Jadi kalau kita nak buat sekali dua selepas sembahyang, tak ada masalah. Gitu maksud dia. Cuma, menyambut kelahiran Nabi, kita kena tanya dulu, Nabi pernah buat ke tak? Sebelum kita tanya, kalau buat jarang-jarang boleh ke tak? Kita kena tanya dulu. Nabi pernah buat ke tak? Kan? Menyambut kelahiran dia tak pernah buat. Bahkan menyambut kelahiran anak dia ke, menyambut kelahiran isteri dia ke, dia tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Adakah mereka tak tahu? Adakah mereka tak tahu kalau disambut boleh mengingatkan selepas kewafatan Nabi kan? Takkan mereka tak tahu kalau disambut tu boleh mengingatkan umat Islam tentang peristiwa Nabi dibangkitkan, tentang nikmat betapa besarnya Allah membangkitkan Nabi Muhammad SAW ni. Takkan mereka tak tahu? Jadi sebab-sebab tu semua yang kita kata ada kebaikan untuk kita sambut maulid Nabi tu. Sebab-sebab ini, kebaikan-kebaikan yang kita nak cari daripada penyambutan maulid Rasul ataupun maulid Nabi tu, dah ada pada zaman mereka. Bahkan pada zaman Nabi pun ada. Tapi Nabi tetap juga tidak lakukan. Menunjukkan memang sengaja Nabi tidak mahu lakukan. Dan menunjukkan memang sengaja hendak Nabi ajarkan kepada kita, ia bukan daripada amalan orang Islam. Ia bukan daripada pensyariatan orang Islam. Jadi kita boleh nampak jelas lah tu, yang ni jarang-jarang pun tak boleh. Sebab daripada asal lagi tidak disyariatkan. Bukan daripada ajaran amalan orang Islam. Bahkan ia menyambut hari jadi ni adalah amalan orang Kristian. Jadi mengikut amalan agama orang Kristian adalah salah. Nabi sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru sesuatu amalan sesuatu kaum, maka dia dikira daripada mereka, salah seorang daripada mereka. Itu kena jauhilah, kita dah tahu, kita kena jauhi. Okey, jelas dari situ tadi macam mana nak bezakan, kena faham betul-betul macam mana nak bezakan perkara yang kita boleh lakukan secara jarang-jarang dan perkara yang kita perlu tinggalkan terus, dan perkara yang akan bertukar menjadi bid'ah kalau kita lakukan secara berterusan. Tiga benda tu kena bezakan dan fahami betul-betul. Okey, faham kaedah tu, alhamdulillah. Dan ada kaedah tersembunyi tadi tu, penting juga. Iaitu apa? Iaitu kaedah untuk mengetahui sunnah
yang Nabi tinggalkan ialah kita rujuk kepada sebab tu ada ke tak pada zaman Nabi. Kalau ada pada zaman Nabi dan Nabi tinggalkan, memang Nabi nak ajarkan kepada kita sunnah dia, iaitu ajaran dia adalah tinggalkan. Okey? Macam maulid tadi lah, maulid tadi. Uh, sebab untuk bagi orang Islam tu faham tentang pengorbanan Nabi, ingat kembali kepada Nabi, kesemuanya itu dah ada pada zaman Nabi, tetapi Nabi tetap tinggalkan. Jadi kita pun sama, walaupun sebab tu ada pada zaman kita, kita tahu sebab tu juga ada pada zaman Nabi dan Nabi tinggalkan, maknanya memang kita pun kena tinggalkan. Dan daripada situ kita akan fahami ayat Al-Quran yang Allah sebut apa. Allah sebut syaitan ni dia akan menghiaskan kepada manusia su'a amalihi fara'ahu hasana. Syaitan yang akan menghiaskan zuyyina lahu su'a amalihi, dia akan menghiaskan, zuyyina ni maknanya menghiaskan, mempercantikkan su'a amalihi, perkara yang paling buruk, perkara yang sebenarnya jahat, perkara yang berdosa daripada amalan-amalannya, daripada amalan kita ni lah. Yang berdosa sebenarnya dicantikkan fara'ahu hasana, sehinggalah manusia itu akan memandangnya perkara baik. Kita nampak macam baik. Baik ni kita memperingati Nabi. Kan? Kalau benda yang baik itu tidak ada asalnya daripada sunnah Nabi, maka itulah sebenarnya yang dipanggil perhiasan yang telah dihiaskan oleh syaitan kepada kita. Dosa ataupun perkara buruk yang telah syaitan hiaskan kepada kita. Kalau kita ada ilmu, kita boleh nampak, oh, ini cuma perhiasan syaitan nak suruh aku buat dosa. Harap faham lah. Itu kaedah yang penting sangat untuk kita ni terlepas daripada hiasan-hiasan yang dihiaskan syaitan untuk memerangkap kita lah supaya melakukan perkara-perkara yang jahat. Dan dia akan perangkap siapa ni? Dia akan perangkap orang yang baik. Sebab orang yang baik ni dia nak melakukan kebaikan. Kan? Dia yang nak lakukan kebaikan, nak ingat pada Nabi. Dia sebab dia baik. Syaitan tak boleh tipu dia dengan cara suruh mencuri. Kan? Larang dia daripada pergi masjid. Syaitan tak boleh tipu macam tu. Dia tak akan ikut. Sebab dia orang baik. Dia memang niat baik. Semua ahli bid'ah ni niat baik. Semua orang yang melakukan bid'ah, niat mereka baik. Tetapi mereka nampak perkara yang jahat itu sebagai baik kerana syaitan telah menghiaskan kepada mereka. Ingat ayat Quran tadi. Jadi kita hati-hati. Okey, Alhamdulillah telah berjaya syarahkan kesemuanya tadi. Yang kita janjikan daripada minggu lepas sebelum kita beralih ke hadis yang baru. Jadi kita masuk pada hadis yang baru. Kita share screen. Jadi kita share hari ini. Sekejap Mana dia lama tak masuk Zoom. Saya ingat macam mana nak share. Share screen kita. Okey. Share screen. Tu dia. Harap boleh nampak Kita dah masuk ke hadis. Ada lagi 10 minit insyaAllah. Kita dah masuk ke hadis hari ini tentang hadis 408 daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kan, daripada Anas. Dalam kitab Bulughul Maram yang versi English ni pula, okey, versi English ni nombor hadis yang bernombor 441, kat sini 407. Okey. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang, faqumtu ana wa yatimun khalfahu, maka aku pun dan seorang lagi anak yatim, anak yatim ni berdiri. Qumtu ni berdiri di belakangnya, maknanya mereka masuk untuk menjadi makmum dan mereka ni duduk di mana? Sebelah kanan ke sebelah di belakang? Di belakang. Sebab dia apa? Sebab dia dua orang. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan sahabiah yang bernama Ummu Sulaim berada di belakang kami. Muttafaqun alaih wal lafz lil Bukhari. Hadis muttafaq alaih, lafaz ni ada dalam Sahih Bukhari. Muttafaq alaih dua-dua diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Bukhari. Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni dia kata Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ni kita tahu siapa Anas? Siapa yang tahu? Anas ni banyak kali tersebut masyhur seorang sahabat yang telah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Ketika dia kecil, Nabi mula-mula sampai di Madinah, ibu dia, Ummu Anas, menghantar Anas kepada Nabi supaya Nabi jadi pemberi khidmat pada supaya Anas yang jadi memberi khidmat kepada Nabi, supaya Anas berkhidmat kepada Nabi. Dan Anas telah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun.
Anas kata, Nabi tak pernah tanya aku ketika mana aku tak buat apa yang disuruhnya. Dia tak pernah tanya aku, kenapa tak buat. Nabi tak pernah tanya. Kan dah suruh tadi, kenapa tak buat? Contoh macam tu. Tak, Nabi, kalau Anas tak buat, Nabi suruh buat. Kan? Itu je lah. Maknanya Nabi ni ada adab dia. Jaga adab dia. Dia ajar kita akhlak yang baik walaupun dengan orang. Gaji ke apa ke. Jaga adab dan akhlak itu ajaran agama Islam. Jadi Anas kata, pernah satu masa tu, dia ikut Nabi. Ni cerita dia sebenarnya tak ada tulis kat sini. Tak ada tulis. Tapi kita kena tahu ni konteks hadis. Cerita dia ialah, mungkin kita syarah hadis ni minggu depan, tapi kita cerita dalam konteks dia sebab kita hanya ada dalam 7-5 minit lagi. 7 minit lagi. Okey. Jadi Anas kata dia ikut Nabi. Nabi sebenarnya diajak oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, seorang wanita sahabiah, wanita Madinah ni, dia ajak Nabi Muhammad SAW makan di rumah. Ummu Sulaim masak sesuatu makanan, dan kerana dia ni sangat menyayangi Nabi, bila dia masak, dia nak ajak Nabi makan apa yang dimasaknya. Kita fahamlah pada waktu tu bukan mudah untuk mendapat makanan dan sebagainya kan. Sedangkan Nabi iaitu ketua sendiri pun berlapar. Jika kita fahami, kita ikut ke sirah Nabi Muhammad, Nabi sendiri pernah lapar dan dia tak boleh tidur. Dia keluar. Bila dia keluar, dia jumpa, waktu orang lain Qailulah ni, dia keluar, dia jumpa Abu Bakar. Pelik. Kenapa? Nabi tanya, kenapa Abu Bakar? Kamu bangun waktu ni orang tengah tidur. Abu Bakar berkata, aku lapar, tak boleh tidur. Keluar untuk cari makanan ke apa ke. Nabi pun sama dengan aku. Kan? Dia pun jalan dua orang. Tiba-tiba, tersempat pula dengan Umar. Nabi kata, kenapa Umar kamu keluar? Kerana waktu ni orang tengah berehat. Waktu Qailulah. Umar kata, tak boleh nak Qailulah, Rasulullah lapar. Nak menunjukkan pada waktu tu bukan mudah untuk dapatkan makanan. Jadi Ummu Sulaim ni, itu panjang cerita dia nanti kalau nak diceritakan, mungkin kalau ada request itu cerita boleh cerita minggu depan insyaAllah. Cerita tu. Jadi Ummu Sulaim ni dia buat masakan, dia masak sesuatu, dia ajak Nabi. Nabi mengajar kita akhlak kan, walaupun seorang perempuan ajak makanan tak seberapa ke apa ke kan. Nabi pergi kalau tidak ada perkara yang menghalang. Dalam konteks ni, perkara yang menghalang ialah fitnah. Kalau perempuan seorang ajak ke rumah, janganlah pergi. Itu fitnah, menimbulkan fitnah. Ummu Sulaim ni dah tua. Antara perkara yang kita kata perkara fitnah dapat dielakkan ialah orang tua dah. Lepas tu dia ajak, bukan ajak seorang kan. Orang yang sayang pada Nabi, yang buat makanan, ajak Nabi makan ke rumah dia. Nabi menjawab, jika tidak ada fitnah, tidak menimbulkan fitnah, Nabi pergi. Kalau yang tidak menimbulkan fitnah, Nabi menjawab ajakan orang. Tapi kalau benda tu, dalam ajakan pelawaan orang tu, ada perkara yang berdosa dan sebagainya, kita wajib tinggalkan. Jangan pula kata, orang Islam ni, hak dia terhadap orang yang mengajak adalah menjawab jemputan. Bukan semua. Jangan pukul rata macam tu. Jemputan ke benda haram boleh kamu guna dalil tadi? Tak boleh. Jika jemputan tu ada perkara yang haram, meninggalkan yang haram lebih baik daripada mendapatkan manfaat. Kita kena faham tu kaedah dia. Wajib kita tinggalkan yang haram, mendapatkan manfaat. Jika tidak ada perkara yang haram, bolehlah kita buat. Okey? Jadinya, hadis ini Nabi menjawab panggilan ataupun pelawaan Ummu Sulaim, dan dia pergi bersama Anas bin Malik. Maka di sini panjang cerita dia ni. Anas ceritakan balik Nabi solat di atas tikar. Waktu dah makan ke sebelum makan gitulah kat rumah Ummu Sulaim ni. Yang penting Nabi pun solat ni adalah solat sunat di atas tikar yang dibuat daripada daun tamar. Okey. Kemudian Anas pun ikut di belakang Nabi. Bersama dengan siapa tu? Sama dengan seorang yatim, kata dia. Dengan seorang yatim. Dan dia kata, Ummu Sulaim ada di belakang kami. Di sini banyak benda kita boleh ambil daripada hadis ni. Menunjukkan orang perempuan boleh solat berjemaah, boleh ikut, tetapi saf dia kat mana? Sedangkan saf ni adalah perkara yang disuruh oleh Nabi. Itu pun Nabi suruh orang perempuan buat saf yang baru kat belakang. Tak boleh duduk dengan lelaki. Dalam saf bersama lelaki tak boleh duduk bersama lelaki. Dalam Islam ni dia memang mengajar umat dia supaya menjauhkan antara lelaki dan perempuan. Perempuan sentiasa kena duduk sebelah belakang lelaki.
Kalau kita dah pisahkan lelaki dan perempuan, kita letak perempuan depan lelaki, tak kena juga. Macam mana pun sebetulnya perempuan letak sebelah belakang. Kiri dan kanan tu pun sebenarnya tak cantik lagi. Kalau nak bezakan, perempuan belakang, lelaki kat depan. Macam kalau nak pisahkan lah, maksudnya bezakan tadi, maksudnya pisahkan, memang kena pisahkan, ajaran Islam kena pisahkan. Dalam solat pun lagi. Padahal solat ni lah perkara yang confirm dah tak ada fitnah, kerana kita bersolat tu niat pada Allah Subhanahu Wa Taala nak ibadat kan. Tak ada lah. Dan orang pergi solat ni tak adalah pakai cantik-cantik ke, minyak bau ke apa ke kan. Berhias-hias ke kan. Seksi-seksi ke apa, tak ada lah. Nak pakai celak lah, nak pakai makeup dan sebagainya, tak ada lah sebab pergi solat. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya pisahkan. Pisahkan lelaki dan perempuan. Cuba kita fikir dalam sikit. Kalau lah tempat solat yang jauh sekali daripada fitnah, dan memang kita niatkan ibadah, dan memang orang perempuan pergi tidak memakai pakaian yang cantik dan berhias pun, itu pun disuruh untuk kita pisahkan lelaki dan perempuan, apatah lagi di tempat-tempat yang mana perempuan kalau pergi bermakeup, berhias-hias, berwangi-wangian, memakai baju yang cantik-cantik, berwarna-warni dan sebagainya, dan mereka pun membiarkan bercampur di tempat-tempat kenduri contohnya kan. Pergi kerja contohnya dan bercampur. Macam mana tu? Masuk tak akal kita? Kalau kita guna akal yang masih rasional, masuk tak akal kita? Kalau akal kita masuk, ikhwan tak tahu lah, akal ikhwan tak boleh masuk. Tak kena. Jadi sangatlah tidak kena dengan konsep ajaran Islam ni. Kalau kita tengok ustazah diletakkan di memegang mikrofon di hadapan khalayak ramai atas dasar contohnya mengajar. Tak betul, tak masuk akal ni, tak masuk akal langsung. Dan di kaca-kaca televisyen mengajar, di radio-radio mengajar, atas dasar mengajar. Itulah yang kita kata tadi, zuyyina lahu su'amalihi fara'ahu hasana. Telah dihiaskan perkara yang buruk dari amalannya, tapi dia nampak perkara itu perkara yang baik. Kita jadikan itu sebagai penuntut kita insya-Allah pada minggu ini. Kita sambung dengan hadis ini lagi pada minggu hadapan kerana masa dah kurang daripada 1 minit. Ikhwan harap supaya ada perkongsian pada hari ini memberi faedah kepada kita semua. Dan kita tutup. Terima kasih kepada akak-akak semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.